Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kita di Oh Ya Ke. Pendek tak apa. Aku dah cakap dah daripada episod sebelumnya kita harmonize, kita choose satu je. Macam dia macam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu selamat datang ke Oh Ya Ke. Tak panjang sikit. Oh nak pendek Betul? Betul. Okay. Okay. Apa khabar semua para pendengar? Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar kami di Oh Ya Ke. Kita telah ketengahkan macam-macam lah. Kita ketengahkan sirah lah, ketengahkan hal ehwal semasa, problem-problem ke, kita sharekan masalah-masalah ke, flat earth round ke, earth. round tak ada, earth is flat. No, yes. Okay. But thank you though sebab banyak orang yang DM kita macam-macam. Ada orang yang komen tentang umrah, nak pergi umrah dengan kita. All of that, insyaAllah doakan kita. InsyaAllah kita adalah terfikir benda tu nak buat jemaah lah untuk siapa yang nak ikut tim Oh Ya Ke umrah. Kalau ada rezeki tu kita adalah perancangan sikit-sikit. Kalau ada rezeki insyaAllah kita boleh bersama lah. Yes, insyaAllah. Mustafa okay So far? Good. So far Alhamdulillah. So far kepada siapa tak tahu tu, kita actually aku lupa nak cerita pasal kita actually baru balik. Balik KL. Kita baru balik KL actually. At this point of this episode lah kan. Kita baru balik daripada KL. Kita shoot a few apa tu nama dia, kawan-kawan kita yang ada kat sana, you know. InsyaAllah kita akan release lah. Tak tahu sekarang ke korang dah dengar ke, either one lah kan. So kita I think kita dah release dulu bro. I think so. So korang boleh bilang kita how was it. But kita akan cuba untuk bring more people into it, into our podcast. Atau maybe untuk you share. all boleh kasih suggestion. Boleh kalau korang siapa yang kita nak invite ke, tak ada masalah. Atau ada problem-problem yang nak ketengahkan, Mufti macam Meng ke apa Mufti Meng kita nak kena pergi ke Saudi ke. Kalau nak cerita, aku belum ceritakan pasal cerita Mufti Meng lah. Dah. Dah. Belum ke? Dah ke? Dah. Okay. Okay. Ada benda yang nak aku tengah tu tanyalah sebab previously pernah aku nampak satu podcast ni. Kita tak nak cakap lah podcast siapa kan. Sebab dorang ada ketengahkan tanya pasal tu dosa paling besar dalam Islam, which aku dengar and aku tahu apa itu dosa paling besar. Cuma I think diorang tersalah atau tak ada orang yang macam guide diorang through. Sebab dalam I think different people, ada orang katakan dosa paling besar adalah membunuh. Ada orang kata dosa paling besar dalam Islam adalah murtad. Ada kata dosa paling besar dalam Islam adalah bersama dengan sesama kaum. Is it? Apa? Itulah yang orang sejenis. So to me, which is what I learn, which is what I understand, dosa paling besar adalah nama dia kesyirikan. Syirik kan. Syirik adalah apa orang tak faham apa tu syirik. Syirik itulah adalah kau menduakan Allah. So you ask from macam syaitan ke, minta pertolongan, itu kau menduakan Allah. Itulah adalah dosa yang paling besar. Yes. And then I understand as well that atau Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Adil, you know. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur. There's no iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada dosa yang Allah terlalu besar untuk orang untuk Allah ampunkan. And jangan rasa diri tu terlalu dosa atau terlalu jahil where you feel. No, there's a lot of my friends macam cerita dengan aku, macam aku feel yang dosa aku terlalu besar atau terlalu banyak. And then aku rasa aku tak boleh lah, macam aku shouldn't pray from border pasal whatever aku done in life kan is too big. So is there anything macam you wanna advise them ke apa ke? Advise them? Advice anything that you want to say sebab orang feel yang dosa tu terlalu besar. I cannot get. Okay, first thing I think kat masyarakat kita mungkin ada yang macam fikir yang dosa paling besar tu macam minum, arak, khamar. Dosa paling besar berzina, dosa paling besar ni. Dia dalam hadis Nabi SAW memang ada. Dia di antara dosa-dosa yang besar, dia ada 7 dosa-dosa yang besar. Tahu tak? 7. Ada 7. Okay. So yang first kali, yang paling besar and number 1 adalah syirik kepada Allah SWT. So maknanya syirik macam tadi, betul. Yang cakap menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk daripada syirik. Yes. Betul.
which is kita tak boleh kita lakukan. Yep. Dan di antara dosa yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik sebetulnya. So, tapi kalau ada orang yang pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, so perlu dia taubat ke tak perlu taubat? Perlu taubat. Tapi tadi katakan Allah tak akan terima. Allah akan terima asalkan engkau taubat dengan seikhlas-ikhlas hatinya. Betul. Taubat nasuha. Yeah. Means you janji Allah SWT tak akan lakukan lagi, penuh dengan penyesalan dan tak lakukan lagi apa ni semua syirik, maka insya-Allah Allah akan tetap ampuni. So that's the first punya, biggest ever. The biggest. As simple as example untuk bila orang mendugakan Allah is you minta pertolongan daripada syaitan, jin, bomoh ni semualah, macam nak sihir orang. Itu adalah kelakuan syirik. Betul? Yep. Simple lah. So ataupun as simple as let's say kita jemur pakaian lah, nak keringkan kan. Jadi hujan bro. Allah. Hujan. Basah. Dah start dah keluar maki-makian apa semua. Tak payahlah ada hujan lah. Ini contoh na'udzubillah lah. Tak payah ada hujan lah. Bukan apa pun. Allah kan start dia blame Allah Ta'ala pasal dia punya pakaian basah contohnya. Itu termasuk daripada syirik. Oh, this is very dangerous line. Jaga-jaga. Kita tak sedar tau. Kita cakap gitu kan. Jaga-jaga. Sama-sama kita ada macam hujan alamak. Lagi kuasa alam. Licin tu. Hujan apa semua. Padahal tak boleh. Itu Allah SWT punya takdir. Dan hujan tu bukan kadang-kadang bukan hanya untuk kita je, tapi untuk tumbuhan-tumbuhan, haiwan-haiwan yang memang perlukan air. Contoh. So it's part of syirik. So that's the first thing. Second, yang besar, sihir. Sihir. Yes. Which is sihir tu apa? Sihir tu apa? Sihir menyihirkan orang lah. How do I explain sihir? Sihir kau pakai bomoh and then meminta daripada syaitan dan jin untuk melakukan kejahatan kepada seseorang. Itulah sihir. Betul kan? Ataupun you sendiri yang lakukan sihir tu. Betul. Boleh as simple as macam mengatakan macam apa tu? Kan? Tak. You pakai jampi-jampi lah. Mana you pakai jampi-jampi ke, you pakai biar ilmu kebal ke apa ni semua. Bila you buat pemujaan-pemujaan ni semua adalah termasuk daripada sihir. Dan sihir di sini pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala also. So ini pun termasuk daripada dosa yang besar yang sekarang masyarakat sekarang banyak yang lakukan ni. I think this is especially kita punya older generation tu, I'm not saying that they are all bad ke apa, tak. Sebab memang fahamnya, I think kita went through about this before. Sebab kejahilan orang dulu tu memang ada. I think kita dah cover this topic sebab ada sekarang ni memang agama Islam tu memang very strong. Kita ada banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz yang dah mendidikkan kita. Sebab back then Nusantara kita, aku lupa kita yang podcast ke orang lain yang podcast, kita share lah. Nusantara kita banyak tu diambil daripada kaum Hindu. That's why yalah. Betul. Diari Rukia UFR. Oh ya ke? Aku banyak sangat podcast, aku lupa. Kan? Oh ya ke? Oh ya ke? So that's why bila kaum tu, that's why seperti tu bila kita nak kahwin, kita buat majlis, kita ada hantaran tu semua. Technically yang buat hantaran tu semua usually kaum Hindu. Kaum India kan ada, orang buat all this majlis ni semua. That is their kaum. Cuma back then dalam Nusantara kita memang ada banyak kaum Hindu. That's why kita terikut-ikut and kita tak tahu atau terlupa atau tak pernah terlepas pandang lah yang itu actually bukan ajaran Islam. Kan? Tahu tak hantaran tu dia punya sejarah dia macam mana? Tak. So hantaran ni dia ada sejarah actually. Okay. Dia hantaran bermula daripada bila ada satu kerajaan time Hindu, ada kerajaan dengan kerajaan bila nak kahwinkan anak dorang. Oh okay. Yes. Okay. So nak kahwinkan anak dorang, so maka dia berikan sejumlah wang ke apa ni semua kepada lelaki ataupun lelaki kepada perempuan. Right. Can be both. Okay. So seperti itu. Adanya hantaran. Oh. Dan bila adanya hantaran, adanya hantaran. Bila adanya hantaran. Bila adanya hantaran. Terlupa tak konti? Bila adanya hantaran. Ya.
Dan bila adanya hantaran tersebut, maka anak-anak mereka ni ketika nikah tu, jadi hingga dia terbawa kepada orang-orang yang biasa pun jadi nak ikut sama seperti raja-raja ni. Jadi untuk zaman sekarang, siapa sahaja yang bernikah, kahwin, dia sanding, dia akan dipanggil sebagai Raja Sehari. Oh. Yes. Jadi ikut kepada sama macam raja-raja dulu. Faham. So orang-orang masyarakat yang bawah-bawah yang biasa-biasa nak ikut jadi Raja Sehari. Kita panggil sebagai Raja Sehari bro. So jaga-jagalah bila orang panggil Raja Sehari kita pada hari ini. Terima. Okay. Tadi dosa So kedua. kita kembali pada yang dosa ketujuh. So yang pertama tadi apa? Menduakan Allah. Syirik. Tu sihir. Yang ketiga adalah membunuh seseorang tanpa ada alasan. Membunuh. Okay. Membunuh tanpa alasan. So itu adalah dosa terbesar nombor 3. Yes. Okay. Tapi ini macam ini. Kalau ada dua orang si A dengan si B gaduh. Si B mati. So si A dosa kan. So dosa ni dosa besar apa semua boleh sampai bawa ke neraka lah. Habis si B mati lah. Syurga, neraka. Actually depends on the whole fight lah. Tapi apa? Dia masuk syurga. So A dengan B. So kalau A gaduh dengan B, si B mati. B dengan syurga. So si A ni masuk neraka. B syurga. Tak. Jadi B pun neraka. Sebab dia ada intention to kill A. Unless dia tak mampu. Unless konteks dia peperangan. Peperangan lain kan? Peperangan. This is normal lah. Gaduh. Faham. Unless dia yang B tu memang fight tak nak intent nak bunuh. Ramai orang fikir macam gitu. Gaduh. Kali dia kena rodok apa meninggal. Tak apa, syurga dia. Tak ada. Tak. No. Salah. Unless konteks dia lain lah. Yes. Faham. Okay. Nombor 4. So sekarang masuk nombor 4. Iaitu bermuamalat dengan riba. Riba tu adalah interest. Yes. Okay. This one is I want to go masuk dalam sikit. Tak nak terlalu masuk dalam sangat sebab ini kita spoon feed aja. Okay. So you nak belajar tentang riba and konteks kat Singapore macam mana nak tahu pasal riba tentang Singapore punya konteks, Malaysia punya konteks lain, Indonesia punya konteks lain. So jangan nak komen kat dalam ini. So itu belajar fake. Belajar kat kelas-kelas masing-masing. Okay. Kita hanya sparkkan sikit je. I just have a very basic question, the yes or no je answer dia. Okay. Dalam riba tu, pasal riba interest kan. Adakah there is such thing as ada yang macam yang boleh? Adalah. Okay. Itu saja. Relax. Itu saja. Aku understand because sebab terlalu banyak sangat. I understand. Different negara different dia punya rulings dia tau. Sebab I understand. So ada yang macam organisation, aku tak nak cakap, ada certain organisation cakap, tak, memang kita punya boleh bikin, this one is approved ikut syariah law gini-gini. Tapi bila kita check balik, dia punya salah tak boleh, which is I totally understand. Yes. So sendiri-sendiri Okay, sampai sini masing-masing kita selamatkan motor. Okay. Yes. Nombor 5. So nombor 5 adalah memakan harta anak yatim bro. Dan ni banyak bro. Ni banyak. Ada banyak. Pernah nampak? Pernah experience? Tak pernah experience lah. Aku pernah kenal orang. Tak saja je macam spark kan. Tak adalah. I mean harta anak yatim, jangan cakap harta anak yatim lah. Anak yatim on a general self is very kesian, especially yang kecil-kecil, Memang I know there are some people macam take advantage tau, macam pakai gunakan anak yatim ni untuk minta sedekah gini-gini. And they take. Yeah, so that's the thing. Orang tak perasan sebab tak ada, tapi aku memang buat untuk tolong dia apa, tapi aku ambil share sikit. Tak boleh tu benda tu sebab salah. Especially I honestly, that's why this is one thing also, macam I do want to help certain organizations to help tau. Tapi yalah, bila kita dah ragu tu dah macam, where does the funds go? Where does kau minta $1 million, dapat $1 million, pergi mana? I understand you have people to pay, people work semua kan. Tapi kalau aku nak doubt sangat, nanti aku just tak bikin. Daripada aku nak mendatangkan dosa atau macam memfitnahkan mereka, yang benda-benda yang meragukan, just don't lah. I rather do that. Sebab I rather, if I really want to help, tak apa, aku ambil berapa yang aku ada boleh sedekah, aku sedekah, aku tutup mulut kan. Sebab kalau kita teringat-ingat kita sedekah, nanti jadi tak terima. Pow.
Apa gini apa? Shoot. Oh shoot. Okay. Tadi apa nombor 5? 5. 6. Nombor 6 adalah melarikan diri daripada peperangan. Untuk zaman dulu. Zaman dulu, correct. So ada orang yang bila semangat perang apa semua, tapi dia melarikan diri. Correct. Depan je dia step ganghu. Dia tu kan. Tapi bila nampak musuh apa ni semua, dia lari. Cabut, lari. Itu sama dengan perang Badar. Perang Uhud. Perang Uhud. Bila kita ada 1,000 kan, habis 300 lari, tarikkan diri, tiba-tiba hilang. Lepas tu tinggal lagi 700 je. So itu termasuk daripada dosa besar. Right. Yes, correct. Sebab to what I understand also, dalam bila akhir zaman nanti adanya Nabi Isa AS dan siapa tu Imam Mahdi, nanti diorang dah lepas solat tu nak pergi peperangan, ada yang akan lari juga. So kita akan fight berapa banyak nation around, kita akan outnumbered, but kita akan still win. Yeah. So last one will be menuduh seorang wanita yang baik, yang solehah berzina. Alah tu. Kadang-kadang kita macam sorry to say kan. Ada kadang-kadang antara members ke, I'm not gonna say, antara members macam kau tahu tak, si Denny dah Denny dengan Denny mungkin dia dah ini kot. Astaghfirullahalazim. It's dosa besar, termasuk daripada 7 dosa yang sangat besar. Memfitnahkan anak dara tak. So anak dara je, bila lelaki tak. Orang fitnah aku macam mana? So seperti itu lah. Maknanya jaga kehormatan wanita. Right. So that is the seven deadly sins, bukan bukan daily sins. Bukan daily sins lain Deadly sins. Deadly sins. Deadly sins. Ada. Ada nama dia 7 deadly sins, tapi aku lupa apa but this is different, bukan Islam. Yes, but I didn't know that ada 7 actually. Yeah, sebab it's in the hadis Nabi SAW. Sebab and you tengok last kali is wanita tau. So Islam betul-betul how high mengangkat derajat wanita tau. Derajat ke darjat? Sama darjat wanita. Right. Which is untuk zaman Quraisy dulu, mereka menjatuhkan derajat wanita. Right. So, sebab do you know that ada sebahagian sahabat dulu sebelum masuk Islam, dorang bila dapat anak perempuan tu, dorang tanam hidup-hidup tau. Right, aku pernah dengar ni. Yep. Sebab dorang tak nak anak perempuan. Anak. Kan cerita apa aku tengok cerita ada dia. Lepas tu dia tak sampai hati, dia nak tanam anak dia. I don't know, dia messenger ke apa, something. I forgot what is it. Tapi tu orang-orang Quraisy. Yes. So zaman dulu memang dia tak nak anak perempuan. Right. Sebab kalau untuk anak lelaki boleh berperang, boleh jaga mengembala kambing, boleh ikut travel, buat bisnes apa ni semua. Tapi perempuan, bagi mereka lah ni, perempuan duduk rumah sahaja, apa ni semua, masak ke apa ni semua. So which is mereka fikir yang benda betul semua lelaki semua boleh buat. Right. So dorang tak nak. Allah dulu. So bila Islam ni diturunkan untuk semua, tapi Nabi SAW ada kat Mekah tu, that's where it change. Right. Jadi orang melihat wanita ni derajatnya tinggi. That's why dalam Al-Quran dia ada surah An-Nisa, surah wanita-wanita. Tapi dia tak ada surah Ar-Rijal, lelaki-lelaki, tak ada tau. And dalam Al-Quran pun ada satu surah yang nama seorang perempuan yang sangat solehah. Nama surah tu adalah surah Maryam. Yes. Tak ada surah pasal faham. Very interesting take. Sebab okay. I got one question also. Sebab as I said tadi, I was seeing this there's another podcast ni yang menceritakan tentang dosa-dosanya. Cakap pasal podcast pula. Ada topik actually, mengetengahkan lah. Sebab orang, pasal kita tak pernah tahu this, I never ask you before also actually, tentang murtad. Sebab murtad tu adalah of course dosa lah. Of course kau dah keluar. So would I say murtad itu adalah kesyirikan sebab kau menduakan Allah? Yes. Kan? Of course. So it's still label. Yes. Murtad. Right. Kesyirikan Allah SWT. Right. Dia keluar dari Islam kan. Maknanya dia akan meminta kepada selain daripada Allah SWT. I wanna go on a personal note lah benda ni. Sebab yes, take that note. I know my friend will not listen to this lah, tapi this is something yang very sad for me. Yes. Tapi aku ada kawan yang murtad. Okay. Yes, so this is kawan aku ni
Cara macam lah bird. Baru nak masuk mood Aku tak pernah cerita dengan kawan. Tak pernah. First time. Okay. Jangan macam Okay. So aku adalah kawan ni yang telah murtad lah. So of course it's sedih sebab aku hijrah at the same time. So bila kau nampak, wah ni emotional loh. Bila kau nampak kawan kau sendiri yang telah murtad and then dia pergi ke church, you know, bukan tu saja tau. That is not the biggest part. The biggest part is actually bila anak dia send for Sunday church. And aku tak boleh kata apa-apa tu. Aku tak tahu macam mana nak cakap sebab aku tahu where is this going. And then kalau macam aku nak kata salah, aku tak kata lagi salah, Fad. Lagi salah. So aku tak tahu nak buat apa. And I've had other friends who pernah macam go through this also. Macam other people yang comment, no, they went through this before lah. So I just want to know macam on your stand lah. Let's put macam Ustaz aside lah, you as a person kan. Okay. What should I do? Go tell her. Daripada awal bro. Sebab daripada awal it's your job. Aku sengaja every time aku berbual dengan dia, it's your job. Subhanallah, Astaghfirullah, Assalamualaikum. Tak, aku masih that macam in the beginning bodoh lah. Daripada beginning it's your job actually. Yes, I know it's my job to hold her. Yep. Tapi aku dah jauh, dia dah habis. Dia go through dah. Then why tadi cakap kalau nak cakap salah tak cakap pun yalah, salah. Tapi aku cuma found out bila dia dah okay, dia dah cross. Dia dah cross. Dia dah crossover. So tapi bila aku found out tu tapi kan? Jangan pernah rasa nak cakap tu salah. Right. Because in dakwah nothing is salah. Yeah. So it's very sad lah sebab anak Melayu, you know, orang Singapore and then it happen in front of your eyes and then macam aku ni yang hijrah yang cuba dakwah kepada orang lain tau. Tapi kawan aku yang aku used to be very very close with kan, aku anggap dia sebagai adik-beradik aku sendiri. Aku kalah kat situ. Dan aku sedih sangat lah. Masa aku berbual ni aku actually very very sad sebab aku feel that aku kalah kat situ lah. Aku tak successfully selamatkan dia. Tak selamatkan dia tu satu. Okay, dia dah dewasa lah kan. Dia dah umur aku, dia dewasa. Okay, it's okay. Itu kau punya soalan lah. Kita as simple as this, kita boleh cakap kubur kau lah kan. Tapi anak dia tu, sebab anak dia, aku tahu dulu anak dia ajar madrasah, belajar Quran, belajar Iqra. Lepas tu suddenly tiba ke Sunday church. Anak tu lost tau. Sebab sebagai anak kecil kan, kau baru she's maybe sec 1 gitu kan, atau primary school, kau akan ikut kepada ibu kau atau ikut kepada bapak kau. Bapak kau kata okay, hari ni gicah, besok hari pergi temple kau ikut sebab whatever my parents say is correct, you know. So kau takkan nak dengar lain orang. Nenek cakap apa pun aku tak ada kisah. Sama aku cakap hari ni gicah apa, church kan best, nyanyi-nyanyi kan. Tu dia ada simpan anjing semua macam tu. So aku sedih lah. And then I mean for your side you sedih, but from my side as an ustaz kat Singapore certified, kita lagi sedih. Right. Why? It shows that maybe kita punya dakwah from kita punya asatizah side tak sampai. Kan? Tak sampai. That's why nowadays you akan selalu nampak ustaz-ustaz ni semua, we go to podcast, we go to TikTok, we go to all this macam Facebook, trying to Instagram push. We are trying to go into your world tau. Yep. To make dakwah tau. Which is actually benda ni I'm also trying to go to your world. It's a new thing for us. Yep. And kita actually nak tak selesa. Tapi we have to be selesa. I mean if you see me, I kadang tak semestinya I have to pakai songkok, jubah, semua. Me I have to pakai macam all this macam apa dia? Hoodies, cap, apa ni semua, just to step gerik orang cakap. Boleh lah, step gerik pun step gerik lah kira. Tapi jadi is approachable. Correct. Can. And I think that's what I think kita discuss also why kita brought this podcast itself. It's sebab kita nak kasih orang feel normal. Kita
bahasa normal. Sebab ada orang kat luar sana yang komen yang cakap macam saya tak selesa lah dengan cara Jufri berbual kasar ni semua. But this is the language of the people. Korang nak kena dengar. Memang aku berbual gini and orang-orang banyak berbual macam gini. That's why adanya Ustaz Fadli Rosli. Sebab dia jadi dia tapis dia lah. So, tapis tak ada maki-makian kat dalam. Tak boleh ada ini, semua tak boleh. Yes, sebab kalau kita nak duduk sini kita buat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, okay, pada hari ini kita akan mengetengahkan tentang cara-caranya solat. Okay, pada mulanya niatlah. Tak salah. Pada mulanya ambillah wudu. Kan? Siapa nak dengar? Benda tu boleh kau tengok pergi TikTok Jufri Alwi. Dia buat ni. Dia buat. So yalah. So that was my story lah. Sebab I've never imagined going through that in my life. Atau I've never imagined having anybody else. I think the hit aku hard sebab aku buat dakwah. Aku, kawan aku, and then you know, and then kawan aku keluar daripada Islam. Tapi tak apalah, insyaAllah nanti kita akan bawa my friend here. Kita ada satu friend tapi dia tak nak, he's shy. His name is Adam. We want to share his story lah, you know. Since we already speak of his name kan, we'll be bringing him soon. InsyaAllah, you know, by the grace of Allah, you know, because this is going to be his first dakwah. You know, he's going to spread, he's going to share his story about it, how he converted, how he reverted actually. So you guys must understand, it's called revert, not convert. You know, revert, that means returning back to Islam. Dia bukan convert tu tukar dari Islam. Revert tu dia kira dia kembali kepada Islam. Revert kembali pada Islam. Maknanya tadinya pasal kita punya fitrah kan, kita everybody born is Muslim. Okay. So bila born Muslim, lepas tu dia terjadi pasal keluarga dia terjadi Kristian. Betul. Lepas tu bila kembali ke Muslim, dia jadi revert. That's why actually the actual word is actually revert, not convert. Tapi kalau convert, nak pakai convert juga? Convert usually macam JPEG ditukar. Okay, alright. JPEG. Okay. Sampai di sini saja pada episod hari ini. Terima kasih semua kerana sudi bersama kami di podcast OYK. Jangan lupa sekali lagi apa dia Ustaz Fad? Untuk like, share, komen, follow kita punya media sosial kat TikTok, kat YouTube, kat Instagram dan juga di Spotify. Alright, sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.